Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, cikgu akan sambung perbincangan berkaitan soalan model yuasa, soalan nombor 12 ah. Okey, rajah 6 merupakan rajah anak panah yang menunjukkan suatu hubungan di mana P ini adalah domain dan Q adalah kodomain. Dan unsur bagi P adalah 0 dan 1 dan unsur bagi Q adalah 0, 1, negatif 1. Soalan dia minta kamu nyatakan jenis hubungan tersebut. Jadi macam mana nak nyatakan jenis hubungan? Tengok. Okey, satu unsur daripada kodomain iaitu P dipetakan kepada satu unsur pada Q. Okey, ini hubungan 1 ke 1. Kemudian satu lagi unsur 1 daripada P dipetakan kepada dua unsur pada Q, itu unsur 1 dan negatif 1. Ini adalah hubungan 1 ke banyak. 1 ke banyak. Jadi bila ada sahaja hubungan 1 ke banyak, hubungan ini akan jadi hubungan 1 ke banyak. Ini akan jadi banyak. Banyak. Kerana dia dipetakan lebih daripada 1, iaitu 2. Jadi jawapan untuk 12 adalah hubungan 1 ke banyak, iaitu P. Okey, alright. Kita tengok soalan nombor 13. Okey, soalan nombor 13. Jadual 1 menunjukkan nilai X dan Y bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X. Okey, hitung nilai M dan N. Okey, dia berikan nilai X sama dengan negatif 1, Y sama dengan negatif 2, nilai X sama dengan 2, Y sama dengan M. Dan bila X sama dengan 3, Y sama dengan 18. Begitu juga bila X sama dengan 4, Y sama dengan 52. Dan apabila X sama dengan 5, Y sama dengan N. Jadi macam mana nak tahu nilai M dan N? Kita gunakan fungsi yang diberi, iaitu Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X. Okey, dekat sini kita nak tahu nilai Y, iaitu M, apabila nilai X sama dengan 2. Jadi Y sama dengan X ini kita gantikan dengan 2. Jadi buat kurungan X gantikan dengan 2 kuasa 3 tolak 3. 3X maksudnya 3 darab X. Jadi X kita sama dengan 2. X gantikan dengan 2. Diselesaikan. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 maksudnya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Tolak 3 kali 2 adalah 6. Jadi 8 tolak 6 sama dengan 2. Jadi untuk nilai M kita dapat tahu sama dengan 2. M sama dengan 2. Jadi kita pilihlah jawapan kat sini. Daripada pilihan jawapan A, B, C dan D, yang mana adalah jawapan dia M sama dengan 2. Jadi jawapan dia adalah C. Okey. M sama dengan 2. Jadi N sama dengan 110. Ini pun kita boleh kira juga. Tapi soalan objektif kita juga perlu mengambil kira masa. Jadi tak perlu nak kira panjang lebar lah. Terus ambil pilihan. Jawapan dia 13C. Okey, cuma di sini cikgu nak tunjukkan betul tak nilai N sama dengan 110. Okey, kita gunakan fungsi yang sama, iaitu Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X. Jadi untuk nilai N, nilai X dia adalah 5. Jadi dalam fungsi ini gantikan X sama dengan 5. Jadi Y sama dengan X gantikan dengan 5. 5 kuasa 3 tolak 3. 3X maksudnya 3 darab dengan X. X adalah sama dengan 5. 3 darab 5. Jadi 5 kuasa 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 tolak dengan 15. Dapat jawapan dia adalah 110. Betul lah. Okey, jawapan dia adalah C. Alright, kita tengok pula soalan nombor 14. Okey, soalan nombor 14. Amar menaiki motosikal dari bandar P dan mengambil masa 4 jam untuk tiba di bandar Q. Jika jarak antara bandar P ke bandar Q ialah 300 km, hitung laju dalam kilometer per jam motosikal itu. Jadi macam mana nak buat? Nak kira laju, kena tahu formula bagi laju. Laju sama dengan jarak, jumlah jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa.
Jarak dia adalah dalam kilometer dan masa dalam jam. Jadi soalan diminta kamu cari hitung laju dalam kilometer. Okey. Amar menaiki motosikal daripada P dan mengambil masa 4 jam tiba daripada Q. Jika jarak, okey. Jadi jarak daripada P kepada Q adalah 300 km. Jadi jarak dia gantikan 300. Unit dia kilometer. Bahagi dengan masa dia. Amar menaiki motosikal daripada P dan mengambil masa 4 jam untuk tiba pada Q. Jadi masa dia adalah 4 jam. Bahagi dengan 4. Unit dia adalah jam. Guna kalkulator je, 300 bagi 4. Dapat 75 km per jam. 75 km per jam. Ini jawapan dia, iaitu B. Okey, jawapan untuk nombor 14. Alright, tengok yang seterusnya pula. Okey, soalan nombor 15. Kecerunan bagi garis lurus yang melalui titik K, koordinat dia -3, -5 dan titik L, kosong, koordinat dia 0,7. Ialah, dia minta kamu cari kecerunan garis lurus. Ingat formula kecerunan, di mana kecerunan ni kita gunakan simbol M kecil lah. Di mana kecerunan iaitu M kecil, formula dia adalah sama dengan M kecil sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, jadi kena labelkan dulu yang mana satu X1, yang mana satu X2, yang mana satu Y1 dan yang mana satu Y2. Jadi titik pertama mula-mula sekali ini adalah nilai X1, Y1. Begitu juga titik yang kedua adalah nilai X2, Y2. Okey, kemudian gantikan nilai Y2 sama dengan 7 tolak Y1 sama dengan -5. Bila negatif berjumpa dengan negatif, buat kurungan. Jadi kurungan -5. Bahagi dengan X2. X2 kita adalah 0. 0 tolak X1 kita adalah -3. Sama juga, bila negatif jumpa negatif, buat kurungan -3. Kemudian selesaikan. 7 tolak kurungan -5, negatif darab negatif jadi positif. Jadi 7 tambah 5 jadi 12. Bahagi dengan 0 tolak kurungan -3. Jadi 0 tambah 3 jadi 3. Boleh permudahkan, kecilkan 3 kali 1, 3. 3 kali 4, 12. Jadi jawapan dia adalah 4. Kecerunan dia sama dengan 4, iaitu C. Okey, alright, kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 16. Rajah 7 menunjukkan titik L, iaitu koordinat K, 5 yang dilukis pada suatu satakan test. Okey, antara titik A, B, C dan D yang menekan imej bagi titik L di bawah translasi -2, -3. Jadi macam mana nak buat ni? Okey, yang menekan imej bagi titik L. L ni adalah image. Maksud L ni adalah objek. Jadi nak cari image bagi titik L di bawah translasi -2, -3. Jadi ingat, translasi, bentuk translasi adalah translasi kurungan A, B ya. EA yang mula-mula sekali yang di atas ni adalah menunjukkan pergerakan pada paksi X, dan B yang bawah tu menunjukkan pergerakan pada paksi Y. Kalau nilai A ni negatif, maksudnya pergerakan dia ke kiri ya, pada paksi X. Begitu juga kalau B pergerakan pada paksi Y, kalau negatif maksudnya pergerakan ke bawah, positif pergerakan dia ke atas. Jadi kita tengok translasi dia adalah -2, -3. Maksudnya daripada titik L, pergerakan dia adalah -2 pada paksi X. Itu pergerakannya adalah ke kiri sebanyak 2 unit gerakan.
gerakkan ke kiri sebanyak 2 unit. Okey. Okey, 1, 2. Kemudian kamu kena gerakkan ke bawah kerana pergerakan pada pasti Y adalah negatif 3. Pergerakan ke bawah sebanyak 3 unit. Jadi 1, 2, 3. Jadi jawapan dia adalah titik D. Itu cara nak jawab soalan bagi nombor 16. Okey. Kita tengok pula soalan 17. Okey, soalan 17. Dia kata rajah 8 menunjukkan satu set data. Ini kita panggil data tak terkumpul kerana data diberi bukan dalam jadual kekerapan. Okey, nyatakan mod bagi data itu. Jadi nak cari mod macam mana? Kena ingat maksud mod. Mod ni adalah data yang paling kerap berulang, iaitu data yang paling banyak kali dia berulang, ataupun data yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Jadi kita kiralah satu persatu. Okey, kalau 13, bulatkan 13. 13 ada berapa kali dia berulang? 13 ada 1, 2, 3. 3 kali. 13 3 kali. Kemudian 15. 15 ada berapa kali berulang? Ada 1, 2, 3, 4. 15 ada 4. Kemudian 19. Tengok 19. 19 ada berapa kali berulang? 1, 2, 2 saja. Alright. Kemudian tengok 16. 16 berapa kali dia berulang? 16 ada 1 saja. Okey. Cikgu lupa 15 tadi ada lagi. 15 ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi kat bawah ni 15. Jadi 15 ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 kali berulang. Kemudian tengok 11. 11 kita tengok berapa kali berulang. 11 ada 1 saja. Kemudian 14 ada 1, 2, 2 saja. 15 ada banyak. Cikgu terlepas lagi 15. Ini pun 15 lagi. Jadi 15 ada berapa kali berulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 15 yang paling banyak kali berulang, maksudnya 15 adalah data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi ataupun mempunyai frekuensi yang paling tinggi, iaitu merupakan mod bagi data itu. Jadi jawapan dia adalah 15. Okey, itu jawapan untuk soalan 17. Okey, kita tengok pula soalan seterusnya, soalan 18. Okey, soalan 18. Okey, dia minta kamu jadual 2 menunjukkan markah yang diperoleh 30 orang murid dalam satu ujian sains. Okey, di mana ada markah dalam bentuk jadual kekerapan. Ini yang kita panggil sebagai jadual kekerapan, iaitu data terkumpul. Jadi ingat formula nak cari mean untuk data terkumpul. Mean sama dengan kekerapan, jumlah kekerapan darab jumlah kurungan kekerapan darab titik tengah, kemudian bahagi dengan jumlah kekerapan. Itu adalah formula nak cari mean. Kamu kena hafal untuk data terkumpul. Okey, mean sama dengan jumlah. Sigma ni adalah hasil tambah ataupun jumlah dalam kurungan kekerapan, iaitu biasanya kita gunakan simbol F. F ni frekuensi ataupun kekerapan darab dengan titik tengah. Titik tengah ni biasa kita gunakan simbol X. X. Okey. Kemudian bahagikan dengan jumlah. Sigma ni ataupun hasil tambah jumlah kekerapan. F adalah kekerapan ataupun frekuensi. Ini formula nak cari mean untuk data terkumpul. Jadi kamu tambah satu kolom kat sini, tepi ni, ini adalah kolom untuk nilai titik tengah ataupun X.
Okey. Kemudian kira titik tengah. Titik tengah formula dia adalah had bawah tambah had atas bagi 2. Jadi untuk 40 hingga 49, had bawah dia 40, had atas dia adalah 49. Jadi min dia sama dengan 40 tambah 49, kemudian bahagi 2 sama dengan 44.5. Ini 44.5. 44.5. Okey. Yang kedua pula, titik tengah dia adalah 50 tambah 59 bahagi 2, iaitu 54.5. 54.5. Dan selang kelas ketiga, titik tengah dia adalah 60 tambah 69 sama dengan 129 bahagi 2, 64.5. 64.5. Dan selang kelas keempat, titik tengahnya sama dengan 70 tambah 79, kemudian bahagi 2 sama dengan 74.5. 74.5. Okey, kemudian selang kelas seterusnya sama dengan 80 tambah 89 bahagi 2 sama dengan 84.5. 84.5. Okey, kemudian di bawah ni kamu tulislah jumlah bagi titik tengah. Okey, jumlah titik tengah tak payah. Jumlah titik tengah tak payah. Sorry. Okey. Okey, jumlah apa yang tahu? Yang kena tahu jumlah kekerapan ataupun jumlah frekuensi sama dengan 5 tambah 12 tambah 2 tambah 6 tambah 5 sama dengan 30. Okey, kemudian kamu kena tambah lagi sebenarnya satu kolom kat sini. Okey, tambah satu kolom kat sini. Okey, iaitu kolom, tambah satu kolom kat sini lagi, iaitu kolom titik tengah darab dengan frekuensi ataupun Fx. Fx ni adalah frekuensi ataupun kekerapan darab dengan titik tengah, iaitu X. Jadi yang pertama, kolom pertama adalah 5 darab 44.5. 44.5 sama dengan 2.5. Okey. Kolom yang kedua, nilai kekerapan darab dengan titik tengah sama dengan 12 darab 54.5. 54.5 sama dengan 654. 654. Dan kolom ketiga sama dengan 64.5. 64.5 darab dengan 2 sama dengan 129. Dan kolom yang keempat sama dengan 6 darab 74.5. 74.5 sama dengan 447. 447. Dan kolom yang akhir sekali sama dengan 5 darab 84.5. 84.5 sama dengan 422.5. Kemudian di bawah tulis jumlah Fx ataupun jumlah F darab X lah, kekerapan darab titik tengah. Kamu jumlahkan 222.5 tambah dengan 654 tambah dengan 129 tambah dengan 447 tambah dengan 422.5. 422.5 sama dengan 1875. 1875. Jadi kira min formula dia tadi, cikgu tunjuk tadi min, ni cikgu tulis kat sinilah min ataupun simbol dia X bar. Min sama dengan jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. F adalah frekuensi ataupun kekerapan darab dengan titik tengah bahagikan dengan jumlah kekerapan. Jadi sama dengan 1875 bahagi dengan 30. Guna kalkulator kira 62.5 jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah
62.5. Iaitu B ya. Jawapan untuk 18. Itu cara nak kira min markah untuk data dalam bentuk jadual kegerapan ataupun data terkumpul. Okey, alright. Okey, kita tengok pula soalan 19. Soalan 19 adalah soalan kebarangkalian, iaitu terdapat beberapa keping kad berlabel nombor dari 18 hingga 27 dalam sebuah beg. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada beg itu. Cari kebarangkalian memilih sekeping kad yang berlabel bukan gandaan 6. Okey, jadi langkah pertama, kamu kena tulis ruang sampel. Ruang sampel atau simbol dia huruf S besar. Kemudian tulis tanda tanda set. Ruang sampel dia adalah nombor kerana dikata kad bernombor 18 hingga 27. Jadi nombor 18 hingga 27 lah. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27. Okey, ini ruang sampel dia. Kemudian kita cari peristiwa dia, iaitu A. Peristiwa dia adalah memilih sekeping kad yang berlabel bukan gandaan 6. Jadi kebarangkalian peristiwa A ni tulis dalam bentuk tanda set. Kamu kena pilih yang mana dalam ruang sampel ni yang bukan gandaan 6. Apa maksud gandaan 6? Gandaan 6 maksudnya dia boleh dibagi tepat dengan 6. Kalau kita bahagi dengan 6, baki dia kosong. Cubalah gunakan kalkulator. Kalau 18 bagi 6, 18 bagi 6 sama dengan 3. 3 maksudnya ada nombor bulat. Dia dapat nombor bulat. Jadi dia adalah gandaan 6. Jadi 18 adalah bukan gandaan 18 adalah gandaan 6. Jadi 18 bukan. Kalau 19, cuba 19 bahagi dengan 6. Kita dapat 3.16667. Itu adalah bentuk perpuluhan, bukan nombor bulat. Jadi dia merupakan bukan gandaan 6. Jadi 19. Kemudian kalau 20, cuba 20 bahagi 6. Sama juga boleh nombor perpuluhan. Jadi dia bukan gandaan 6. 20. Kemudian 21, cuba bahagi 6. 3.5, 21 pun bukan gandaan 6. Kemudian 22, cuba 22 bahagi 6. Sama juga 22 bukan gandaan 6. Tulis 22. Kemudian 23, 23 pun samalah. 23 bahagi 6 dapat nombor perpuluhan. Jadi 23 pun bukan gandaan 6. Kemudian 24, 24 cuba bahagi 6. Dapat nombor bulat. Jadi 24 adalah gandaan 6. Tak perlu tulis. Kemudian 25, 25 pun sama juga. 25 bahagi 6 sama dengan 4.166. Dapat nombor perpuluhan, dia bukan gandaan 6. Tulis 25. Kemudian 26. 26 cuba 26 bahagi 6. Dapat 4.333. Dia merupakan nombor perpuluhan. Jadi dia bukan gandaan 6. Jadi tulis 26. Kemudian 27. Cuba 27 bagi 6. 27 bagi 6 dapat 4.5. Dia adalah nombor perpuluhan, bermaksud dia bukan gandaan 6. Jadi 27 tulis kat sini. Okey. Alright. Jadi nak tahu kebarangkalian memilih sekeping kad yang berlabel bukan gandaan 6, kita kiralah bilangan unsur dalam peristiwa A ni. Peristiwa memilih kad yang bukan berlabel bukan gandaan 6. Kira ada berapa? Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 per berapa? Per dengan jumlah unsur dalam ruang sampel. Dalam ruang sampel iaitu S ada berapa unsur dia kira? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per 10. Jadi dalam kebarangkalian kita kena permudahkan. Kalau boleh dipermudahkan, guna CV2 lah. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. Jadi sama dengan
4 per 5. Jadi jawapan dia adalah A untuk nombor 19. Okey, alright, kita tengok soalan nombor 20 pula. Okey, soalan 20 dia kata sebuah bekas mengandungi 24 biji guli biru dan beberapa biji guli kuning. Okey. Sebiji guli dipilih secara rawak. Okey. Daripada bekas itu. Okey, daripada bekas itu. Kebarangkalian mendapat guli biru ialah 4/7. Berapakah bilangan guli kuning yang terdapat dalam bekas itu? Okey, jadi dia beritahu dalam satu bekas tu ada 24 biji guli biru dan beberapa biji guli kuning. Dan dia bagi tahu kebarangkalian mendapat guli biru adalah 4/7. Jadi, kalau dikata kebarangkalian mendapat guli biru adalah 4/7, bermaksud kebarangkalian mendapat guli berwarna kuning adalah sama dengan 1 tolak 4/7. Sama dengan, ini 7 kali 1, 7, sama dengan 7/7 tolak 4/7. Sama dengan 3/7. 3/7 adalah kebarangkalian untuk mendapat sebiji guli berwarna kuning. Okey. Sekarang ni dia nak tanya kamu berapakah bilangan guli kuning yang terdapat dalam bekas itu. Okey, nak tahu bilangan guli kuning. Jadi kita boleh tahu sebenarnya bilangan okey. Okey, dia kata kebarangkalian mendapat guli biru 4/7. Jadi kita boleh gunakan nilai 4/7 ni, iaitu kebarangkalian mendapat guli biru. Okey, kita bentukkan persamaan 4/7. Dia sama dengan 24, iaitu bilangan guli berwarna biru 24 per berapa? Per jumlah guli. Jumlah guli adalah guli berwarna biru 24 tambah dengan jumlah guli berwarna kuning kita tak tahu. Tak tahu maksudnya guna sebarang apa boleh ubah. Cikgu ambil X lah. X ni adalah bilangan guli berwarna kuning. Ni kita dah bentukkan persamaan. Jadi kita boleh tahu bilangan X iaitu bilangan guli berwarna kuning menggunakan persamaan ini. Kita buat darab silang. Okey, darab silang. Jadi dia akan jadi 4 darab dengan buat kurungan 24 tambah X sama dengan 24 pula darab dengan kurungan darab 7. Selesaikan 4 kali 24, guna kalkulator lah. 24 kali 4 sama dengan 96 tambah dengan 4 kali X sama dengan 4X sama dengan 24 kali 7, tekan kalkulator, 24 kali 7 sama dengan 168. Okey. Jadi 4X sama dengan 168. 96 adalah tanda positif, bawa pergi ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 96. Jadi sama dengan 168 tolak 96 sama dengan 72. Itu nilai 4X. Nak tahu nilai X, okey. Jadi X sama dengan 72 4X, maksudnya 4 darab X. Jadi 4 bila bawa pergi belah kanan daripada kiri, jadi operasi di sebelah kiri adalah darab, pergi sebelah kanan jadi bahagi. Jadi 72 bahagi 4. Guna kalkulator. 72 bagi 4 sama dengan 18. Jadi kita dapat tahulah bilangan guli berwarna kuning adalah persamaan 18. Okey, kalau kita nak semak betul tak kebarangkalian guli berwarna kuning adalah 3/7. Kita cubalah. 18 iaitu guli berwarna kuning per dengan jumlah guli iaitu guli warna biru 24 tambah dengan guli warna kuning 18. Jadi sama dengan 18 per dengan 24 campur dengan 18. Okey, 24 tambah dengan 18 sama dengan 42. Cuba kecilkan.
3 kali 6, 18. 42 bagi 3, 14. Okey, kemudian 2 kali 3 adalah 6. 2 kali 7, 14. Dapat 3/7. Samalah, 3/7. Jadi jawapan kita, iaitu bilangan guli berwarna kuning adalah 18 tu betul lah. Itu jawapan untuk soalan nombor 20. Okey, sekian saja kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih.